وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semua bagi memahami apa yang kita hendak pelajari pada malam ini. Kita masih lagi berkenaan dengan ayat-ayat yang berbentuk larangan. Dan larangan pada malam ini itu larangan orang yang tidak memikirkan isi kandungan ayat Al-Quran. Larangan tidak memikirkan isi kandungan Al-Quran. Ayat yang pertama sekali disebut afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, surah An-Nisa ayat 85. Maksudnya, patutkah mereka bersikap demikian, itu tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan daripada sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Baik. Ayat afala yatadabbaruna al-Quran ini, kalau kita tengok ayat ini, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua, kenapa mereka tidak mahu memikirkan isi kandungan Al-Quran? Kenapa sebut pasal Al-Quran apabila Allah Ta'ala sebut golongan munafik pada ayat yang sebelum daripada ayat ni? Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut pasal Al-Quran dalam menyebut cerita bab munafik ini. Kerana apa? Kerana munafik dia tidak tadabbur Al-Quran. Dia tidak mentadabbur Al-Quran. Mereka suka dengan ayat Al-Quran yang dibacakan ini, tapi mereka tidak mahu tadabbur. Jadi kalau kita ni suka dengan baca Quran ni, tapi maksud Al-Quran tu kita tidak ambil. Kita tidak ambil, bahkan kita tidak pegang dengan sekuat-kuatnya, letak dalam diri kita untuk dijadikan amal dalam kehidupan kita. Kita takut ciri-ciri tersebut jadi ciri-ciri orang yang munafik. Kerana sebelum mari ayat ni dia cerita semua bab munafik. Bab munafik. Kemudian dia selit bab Al-Quran, mesti ada kaitan. Mesti ada kaitan di atas apa yang Allah Ta'ala sebutkan itu. Dia tidak saja Allah Ta'ala buat mari cerita. Rupa-rupanya orang munafik ni, mereka tidak gemar untuk mentadabbur Al-Quran. Dan mereka tidak tadabbur Al-Quran adalah kerana mereka tidak percaya pada Nabi itu sendiri. Punca dia, mereka tak mahu tadabbur Al-Quran tu sebab apa? Sebab Nabi tu mereka tak percaya. Dia tolak Nabi daripada awal lagi. Datuk, dia boleh ikut Nabi tu, ikut buat-buat ikut, bukan ikut yang sebenar. Maka munafik ini satu golongan yang ada pada zaman Nabi, seterusnya ada pada zaman kita dan zaman bila-bila pun ada. Bila Allah Ta'ala suruh tadabbur Al-Quran, Al-Quran ni dapat meyakinkan kita berkenaan dengan Nabi kita SAW, iaitu berkenaan dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kerana itulah maha benar. Apa yang disebut oleh Nabi itu satu perkara yang benar, satu perkara yang bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita ini. Dia sambung lagi,
Baik. Walau kana min indillah walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maknanya, kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan daripada sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Orang munafik ni, dia tak percaya kepada Nabi dan kepada kehebatan Al-Quran. Orang munafik, dia tak percaya pada Nabi, tak percaya pada kehebatan Al-Quran itu sendiri. Maka Allah berhujah kepada orang munafik dalam ayat ni. Begitu hebatnya Al-Quran yang kamu tengok ni, dia bukan mari pada Allah, dia bukan mari pada Muhammad, dia mari pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada percanggahan di antara perkataan Allah dengan perkataan Nabi, tak ada percanggahan. Sebab perkataan Allah yang kita sebut sebagai Al-Quran, wahyu ni dua cabang. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu wahyu. Dalilnya Allah Ta'ala sebut pada kita semua, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad ni dia bercakap tidak mengikut hawa nafsu, melainkan apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia. Jelas di situ bahawa perkataan Nabi juga merupakan wahyu daripada Allah. Bukan Nabi saja duduk bersembang macam kita duduk saja kita duduk bersembang sama kita. Dah. Nabi bersembang juga, cakap juga, bukan kata Nabi duduk senyap, cakap benda-benda penting, tak. Nabi bercakap juga. Nabi bergurau juga, tapi percakapan dan gurauan Nabi itu semua sampai kepada akhirat, tidak dunia saja. Sampai kepada akhirat, bukan kata dunia saja. Cakap yang kita sebut cakap yang memberi manfaat yang besar kepada orang yang mendengarnya. Siapa yang dengar perkataan Nabi ni? Para sahabat alaihimus salatu wassalam. Baik. Jadi kita kena tahu isi kandungan Al-Quran. Lebih aula daripada kita mengetahui lagu-lagu Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran tu kita kena tahu nombor satu. Sebab itu dasar kehidupan kita. Nah, kalau orang tu mati dalam keadaan tidak mengetahui isi kandungan Al-Quran, bermakna orang tu gagal jadi hamba Allah di atas muka dunia ni. Sebab Al-Quran ni dia perlembagaan kepada hidup kita. Perlembagaan kepada hidup kita. Ada juga kita dengar suara-suara sumbang daripada penceramah-penceramah juga kata, jangan mengaji tafsir Quran, dia kata. Tak pergi salah tafsir sendiri. Salah tafsir sendiri. Dan dia kata nak tafsir Quran tu jauh lagi, tak sampai lagi tingkatan kita tahu benda-benda basic sudahlah. Kita kata memang betul nak tafsir Quran ni kena ada ilmu. Tetapi nak belajar tafsir daripada orang yang menafsir Al-Quran, satu kewajipan pada kita. Kalau kita susun program di masjid kita ni, kena ada ustaz yang mengajar tafsir. Supaya kita duduk sama-sama, kita baca dan kita tadabbur. Barulah hidup kita ni diislah. Islah makna diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Kerana kehidupan yang tidak dibaiki adalah kehidupan yang rosak daripada sudut fitrah, daripada sudut segala-galanya. Oleh kerana itu, muslim-muslimat dirahmati oleh Allah, Quran yang ada depan kita ini bukan setakat dibaca sahaja, tetapi kena tadabbur satu-satu biar nampak, oh ini sebenarnya kehendak daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita jangan lepas peluang. Kalau ada kelas tadabbur Al-Quran, kita ambil bahagian dalam kelas tersebut. Hidup manusia ni nak cari kebenaran, kita nak benda benar, dan tidak ada benda yang benar malaikat Al-Quran.
yang maha benar, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada Nabi. Baik. Nabi hanya menyampaikan sahaja. Walau kana min indi ghairillahi wajadu ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran datang bukan daripada sisi Allah, dan saya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Maka tidak mungkin Al-Quran yang hebat ditulis oleh manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang datangkan. Oleh kerana itu musyrikin Mekah pun dia terkapai-kapai bila Nabi baca Quran tu. Dia tengok Nabi baca Quran tu, satu, orang panggil hebat Nabi baca Quran. Yang keduanya, dia nak lawan Nabi tu daripada sudut bahasa Quran tu tak boleh. Quran ni dia guna bahasa paling tepat. Quran dia tidak guna bahasa yang orang kata bahasa yang tidak tepat. Tepat ni maknanya bila Al-Quran cakap menyentuh berkenaan dengan manusia, Quran bagi tahu macam mana manusia perangai hidup atas muka dunia. Contoh saya bagi ayat dalam Quran Al-Karim. Allah Ta'ala sebut, wa idza massal insana durrun da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Apabila manusia itu aku sentuh dengan kesusahan. Ni Tuhan cerita bab manusia ni. Apabila manusia itu kata Allah, aku sentuh dengan susah. Dia berdoa kepada aku siang malam, minta supaya dihapuskan kesusahan tersebut. Itu perangai manusia Tuhan cerita tu. Falamma kashafna anhu durrahu, apabila Allah Ta'ala kata susah dia tanggung tu, aku hapuskan. Aku hapuskan susah yang ditanggung. Tiba-tiba apa yang dia buat? Dia buat seolah-olah dia tak pernah susah. Maknanya apa? Maknanya dia lupa pada Allah Ta'ala masa dia senang. Masa senang lupa Allah. Tapi kalau masa susah, masa sakit tu, oh sakit, tak berhenti mulut. Allah, sebut Allah, selawat ke Nabi, subhanallah, istighfar. Jadi perangai manusia ni ada ataupun tidak? Ada. Quran sebut perangai manusia. Baik. Dia buat mari lagi satu ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Baik. Ayat ni ayat penting yang patut kita tahu, yang patut kita tadabbur, yang patut kita renung. Sebab apa? Kenapa dia penting? Kerana dia menjadi hujah kepada kita semua sekali ni, bahawa kita kena belajar dan tadabbur Al-Quran. Ayat ni. Dan kesan daripada tidak mentadabbur Al-Quran dan kesan daripada tidak belajar Al-Quran. Siapa yang duduk dekat dengan kita dan siapa yang akan menjadi kawan kita. Baik. Makna ayat ini, dan sesiapa yang tidak mengendahkan pengajaran Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan, Allah yang Maha Pemurah, kami akan ada baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Baik. Kita perhati betul-betul satu-satu. Yang pertama, waman, sesiapa sahaja. Siapa sahaja. Melayu ke Cina ke dia India ke apa, ke orang Perlis, orang Kelantan, orang mana pun, siapa sahaja. Apa yang dia buat? Ya'shu an dzikrir rahman. Ya'shu makna tidak peduli dengan peringatan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita semua ni. Kalimah ya'shu ni maknanya, kalau dari segi bahasanya, kita berniat nak pergi kepada satu tempat di malam hari,
Dan kalau kita pergi di malam hari ni tentulah susah. Pandangan kita pun kabur sebab jenis malam. Oleh itu Allah Ta'ala guna perkataan ya'shu ni, maknanya disamarkan, digelapkan. Bila perkataan ya'shu ni ditambah dengan perkataan an, wa man ya'shu an di belakang tu, dia membawa makna tidak peduli. Tidak peduli. Baik. Asal perkataan dia tak nampak di malam hari gelap. Maknanya orang tu dia tak peduli, dan seolah-olah dia menggelapkan Al-Quran itu daripada diri dia. Menggelapkan Quran itu daripada diri dia. Gelap tu tak nampak. Bukan digelapkan oleh Allah. Tidak. Allah Ta'ala sentiasa mencerahkan Quran tu untuk diri dia. Tapi hak gelap tu dia hak cari sendiri. Dia yang tak mau mengaji, hidup tak mau belajar Quran, hidup tak mau tengok tafsir Al-Quran, hidup dengan cara dia lah. Cara dia makan tidur, mapuh gitu je. Nampak ni? Hidup dengan cara dia. Bukan cara agama. Ni orang panggil ya'shu. Satu lagi makna dia bermaksud orang yang baca Quran tetapi tidak mahu memahami apa yang dibaca. Itu termasuk juga. Maknanya dia baca Quran tu dia nak. Tapi nak tahu makna Quran tu dia tak mahu. Ada juga jenis begitu dah. Memang ada lah tamu ke dunia ni. Belajar tajwid saja daripada muda sampai ketua belajar tajwid. Nampak ni? Nak cari hak betul baca Quran ni. Kita kata nak cari hak betul sekali baca Quran. Tak ada orang hak betul Nabi Muhammad hak betul sekali baca Quran sallallahu alaihi wasallam. Nabi hak paling betul baca Quran. Sebenarnya orang yang begitu tu sebenarnya dia ditipu oleh syaitan. Tuan-tuan kena faham ni, bukan saya tak mau bagi belajar tajwid. Dah. Tajwid ni kalau kita mengaji, kita belajar dah. Setahun tak siapa nak faham. Orang yang boleh belajar tajwid dalam masa setahun tu hebat lah tu. Tajwid dia pejam mata begitu, dia boleh jawab hukum mat, hukum apa. Kalau mahat tahfiz saya ni, dia kena hafal, dia punya matan tajwid tu dia kena hafal. Matan ni makna kaedah. Dia panggil kitab Tuhfatul Atfal. Orang yang hafal Quran, orang yang ambil bidang qiraat, benda yang dia kena hafal nombor satu sekali, Tuhfatul Atfal. Hukum matnya di situ, ikhfa'nya, idghamnya, untuk tahu. Lepas tu dia kena betul makhraj. Huruf tu makhraj huruf. Biar kena dengan lidah dia, biar kena dengan tepat dengan lengkung dia. Nak letak huruf tu. Huruf thanya, huruf danya, huruf dhatnya, huruf sanya, huruf syanya. Setahun boleh dah. Dah yang kita sampai 4-5 tahun ni. Lidah kerah ustaz, dia kata. Lidah. Bukan lidah kerah, hati tu kerah. Lidah tak kerah. Nampak ni? Tak mau bagi lidah kerah makan budu banyak. Dah, ada cerita dia dulu. Duk mengaji dulu, orang Arab ni ada benda hak dia tak boleh sebut. Ada perkataan tak boleh sebut. Orang Melayu ni alhamdulillah Allah Ta'ala bagi lidah dia boleh sebut perkataan Quran. Atas muka dunia ni Allah Ta'ala bagi ke bidang Quran ni, yang pertama orang Mesir, yang kedua orang Melayu. Orang yang mengaji Quran, tok guru di Mesir, kita boleh tahu kalau kita dengar. Tak peliklah kalau orang Melayu duk menang musabaqah tilawah Quran, tu orang Melayu duk menang. Legenda qari tanah Melayu ni daripada Terengganu, Datuk Hajjah Rogayah Sulu. Allahumma ighfir lahu.
Datuk Hajah Rogayah Sulung. Berapa kali menang? Baca Quran dapat markah 99.9. Nak buh 100% mana ada orang 100 dah. Bubuh lah, potonglah 1. Memang baca Quran betul. Tahun musabaqah Hajah Rogayah masuk ni, hakim-hakim tu daripada Mesir banyak. Pada Mesir, orang Arab yang mari jadi hakim. Termasuk pada hari ni juga. Orang Arab juga jadi hakim. Ada Kuwait, ada Mesir, ada Jordan, ada. Kalau kita buat musabaqah pok-pok kita saja, hakim-hakim Melayu belaka, bolehlah kita kata dah. Memang menang. Lah ustaz sama-sama Melayu. Ni kita panggil hakim dan diiktiraf bacaan dia. Betul. Datuk Hajah Faridah kalau orang Kelantan. Johan Qari'ah umur 16 tahun. 5 kali Johan. Siapa kali ni baru ni baca Quran dalam TV tu lah. Untuk gagah situ suara. Betul dia baca Quran. Makhraj dia betul. Itu daripada sudut makhraj. Daripada sudut tajwid. Memang kita kena belajar. Tapi jangan kita tertipu asyik-asyik nak belajar tajwid, nak belajar Quran sedangkan kita dah tahu dah kaedah. Cara nak betul Al-Quran lepas pada kita tahu tajwid, mad, idgham, ikhfa semua, cara nak betul makhraj dia, kita kena jumpa guru, betulkan makhraj. Lepas tu cara nak betul dia, tuan-tuan baca hari-hari mengikut guru tu. Boleh lama-lama boleh. Kalau tuan-tuan buat kaedah ni setahun ke 2 tahun, tuan-tuan boleh baca Quran dengan baik. Boleh baca Quran dengan baik. Nak tahu kaedah saja. Tapi orang hari ni duduk baca, belajar Al-Quran, siapa lah duduk belajar, bagus lah tu, semangat tu. Tapi celah-celah tu syaitan dia tipu. Syaitan kata cukup belajar tajwid sudahlah, tak payah belajar tafsir, tak apa. Tafsir ni hak tinggi-tinggi ni mengaji tu. Hak tinggi-tinggi, level kita rendah-rendah ni, mengaji tajwid cukup lah. Tak masuk syurga lagi kalau mengaji tajwid saja tu. Sebab isi kandungan Al-Quran ni bila kita mengaji tafsir baru kita nampak. Mungkin kaedah pengajian tafsir tempat kita ni, guru tu terlampau banyak hurai sangat sampai masuk cerita-cerita lain, yang menjadikan semangat untuk kita habiskan tafsir tu jadi lemah. Kita bukan kitab tafsir, Tok Guru ini hurai 2 ayat je tafsir Quran. Kita pun tengok surah Baqarah ni 200 ayat lebih. Kita pun tengok tebal kata dah mati dulu dia kata. Bila mari begitu maka tak semangat kita. Tak semangat. Sebenarnya ada kaedah untuk belajar, dia ada kaedah dia. Untuk tahu Quran sebiji 30 juzuk ni dalam masa 50 hari, sebagaimana yang dibuat oleh guru kita di Jertih tu, ada satu pondok, seorang guru Maulana Abdul Hadi nama guru kami, dia ni orang panggil Syekhut Tafsir lah, Syekh bahagian tafsir, dah pernah menjadi pelajar nombor 2 terbaik masa mengaji Pakistan, India. Dia buat 50 hari. Satu hari 4 ataupun 5 kelas. Contoh subuh, lepas tu sambung duha, pukul 9 sampai pukul 11, rehat sekejap, lepas zuhur sekejap, lepas asar sekejap, lepas maghrib, lepas isyak. Dia buat 5 kelas lah satu hari. Dia buat dalam tempoh 50 hari. Habis Quran tahu makna. Sebab dia ambil isi-isi penting daripada Quran. Kalau kita nak belajar, nak hurai banyak lagi tu, kita cari sendirilah kok masjid ni. Tapi untuk kita tahu Quran ni nak apa sebenarnya, cukup 50 hari. Saya duduk bincang dengan ustaz ni, macam mana saya nak buat kata. Alhamdulillah, bulan Ramadan baru ni kita buat program kita. Ada rakaman yang dirakam oleh saudara kita buat
sinopsis Al-Quran. Tu sinopsis, yang maknanya ringkasan daripada juzuk pertama, hari pertama, juzuk pertama Ramadan, 2 Ramadan, juzuk kedua, 3 Ramadan, juzuk ketiga, 30 Ramadan, habis 30 juzuk. Sinopsis saja. Tu pun tak lengkap lagi ni, tak lengkap lagi. Kita duk bincang dengan AJK Masjid Al-Islah ngulang tu. Tahun ni kita nak mula awal sikit. Mungkin kita mula Syaban ke. Kita ambil setiap surah pula. Setiap surah 114 surah. Setiap surah tu apa dia? Dia punya not penting dalam tu. Tak tahulah satu hari nanti kalau Allah Ta'ala beri masa yang cukup kepada saya memang berniat nak buat 50 hari tu. Memang saya berniat nak buat 50 hari, duduk mari mengaji di tempat saya tu, mari mengaji, balik rumah lah, tidur di rumah, yang tidur situ. Mari 5 kelas sehari. Orang yang betul-betul nak daftarkan diri dia. Kita minta daftar, tak ada iuran apa pun. Daftar. Cuma saya duk minta masa supaya Allah Ta'ala lapangkan masa bagi saya untuk mengajar. Dengan kaedah. Dia ada kaedah dia. Sebelum mengaji tu dia kena bahas kaedah tu dulu. Apabila faham je kaedah ni, baru faham Quran ni nak apa sebenarnya. Dia Quran 30 ni dia bincang 4 benda sahaja. Dalam tu dia bincang adanya Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala yang mentadbir, akhirat. 4 perkara. Dia nak beritahu adanya Allah. Adanya Allah, Allah Ta'ala mencipta. 2 ni semua makhluk mengaku. Orang yang kata tak ada Tuhan, contoh orang ateis dia panggil tak ada Tuhan, dia pun mengaku Tuhan ni ada. Dia mana boleh hidup dengan benda terjadi sendiri? Ada kan benda jadi sendiri? Hidup kita hari-hari ni jadi sendiri benda tu? Tak ada, mesti ada pembuat dia. Allah tu ada, Allah mencipta. Yang ni tak ada jadi masalah. Yang jadi masalah musyrikin Mekahnya, Allah Ta'ala yang mentadbir akhirat. Allah Ta'ala yang mentadbir, dan akhirat inilah yang dibahas dalam Quran. Begitu banyak. 4 perkara ni dia buat mari cerita Nabi Nuh ke, Nabi Soleh ke, Nabi Musa ke, Nabi apa ke, semua berpaksi di atas 4 benda. Itu Quran. Dan ada bahagian-bahagian dia dalam Quran ni. Surah Fatihah, surah Al-An'am, lepas tu surah Kahfi, lepas tu surah Sabah. 4 bahagian tadi dibincang dalam 4 perkara. Bila kita ngaji ikut kaedah, baru kita nampak. Bila kita duk baca tafsir tak ada kaedah, kita tak nampak. Mula kita boring. Kita pun katalah ustaz ni hurah 2 ayat ni je, tapi pusing, goreng tu Allah sampai hangit. Siapa orang hak mendengar mengajar tu tak boleh buat apa. Balik nak apa tak tahu, ustaz ni duk goreng banyak sangat. Sebenarnya tak perlu pun benda tu. Kita perlu ambil isi kandungan, sebab Quran ni dia adalah ayat-ayat tauhid lebih banyak daripada ayat-ayat berkenaan dengan hukum hakam. Yang kita mengaji malam ni pun ayat-ayat tauhid. Itu makna wa man ya'shu an dzikrir rahman. Mana-mana orang zikrir rahman tu Al-Quran lah. Maka seorang guru dia kena ajar Al-Quran tu dengan betul. Dia kena ambil peduli dengan Al-Quran, dan dia kena ambil peduli di atas apa yang diajarkan kepada orang, dan orang yang mendengar mesti ambil peduli. Kalau tidak ambil peduli, kita termasuk dalam ayat wa man ya'shu an dzikrir rahman ini. Tak ambil peduli apa yang Allah Ta'ala nak sebut dalam Quran. Termasuk juga dengan orang yang tidak ambil peduli dengan pengajian tafsir Al-Quran. Allahu Akbar. Kita minum air dulu sikit. Bismillah. Jadi hidup kita ni, kita perlukan nasi untuk hidup, air untuk hidup, makanan macam-macam untuk hidup, untuk pelihara jasad kita. Quran ni makanan bagi jiwa kita. Orang yang tak baca Quran,
sehari hidup dia tu, makanan pada jiwa tu tidak ada. Tu yang pejabat jaib suruh buat baca Quran pagi-pagi tu. Sini ada buat je ke tak? Baca Quran pagi-pagi, buka Quran, baca boleh 2-3 helai, baca terjemahan sikit. Sebab hidup manusia ni, sebelum pergi makan nasi kandak ke, sebelum roti canai ke, nasi kerabu ke, makanan roh ni kena bagi dulu. Roh tak makan nasi kerabu, roh tak makan ikan, tak makan ayam, dia makan Al-Quran. Makanan semula jadi Allah Ta'ala bagi kepada dia. Orang tu tidak dinamakan orang yang kuat. Apabila tubuh dia kuat, body dia tough, makanan dia cukup, vitamin dia cukup, zat semua cukup, tapi Quran tak cukup, orang tu diistilah sebagai lemah. Walaupun dia kuat tubuh badan dia, boleh angkat meja seorang-seorang, boleh angkat kursi seorang, boleh angkat macam-macam, dia gagah, tapi Quran tidak dalam jiwa dia, dia merupakan orang yang lemah. Lemah selemah-lemahnya. Kerana Quran ini benteng, vitamin untuk roh kita, untuk roh kita. Kita tak boleh baca Quran, lepas tu kita pergi beli Quran tu wakaf kat orang. Sepatutnya kita beli Quran tu wakaf ke diri sendiri. Nah, beli Quran tu kita baca diri sendiri, tapi tak baca Quran, tak belajar Al-Quran, lagi wakaf. Kita wakaf tu dengan tujuan untuk kalau orang baca boleh pahala kita, ustaz. Berapa biji wakaf? 50 biji. Sampai mahak tahfiz saya tu, sampai kita tak terima wakaf Quran dah. Sebab apa? Banyak sangat nak wakaf Quran. Kawan ni telefon nak wakaf Quran, orang ni telefon nak wakaf Quran. Afdal juga kita beli Quran itu, kita wakaf kepada anak cucu kita. Jadi wakaf juga tu kepada kawan-kawan kita. Daripada kita beli tak di masjid, tak ada orang baca, baik kita beri kepada orang yang baca. Kalau mak tahfiz tu bersepah banyak dah Al-Quran, nak buat apa? Boleh faham ni? Buatlah manfaat yang lain. Buat manfaat yang lain. Beri Quran pada orang yang betul-betul baca Quran. Ni beri hadiah Quran pada orang, duduk almari situ tak baca-baca apa, dia jadi hiasan. Kalau orang kampung tak mengaji apa tu, Allah, kalau mati-mati sibuk nak keluar Al-Quran. Ya, Quran ni guna untuk mati. Nah, kita dengar radio tu, TV, televisyen apa dah. Kalau orang besar-besar mati tu baca Quran. Kalau dak joget situ macam kena belacan, kogeng kalau pada baca Quran, tu ada kata-kata ada orang mati tu. Bunyi je pagi-pagi radio tu, Yasin, sampai mati. Orang kita Melayu, Quran sinonim dengan mati. Cuma bila mari Ramadan, kita disuruh semangat lagi baca Quran, sebab bulan dia, bulan Quran, bulan dia, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Tu yang kita semayang tarawih baca panjang-panjang, sebab bulan Al-Quran. Ni mari tarawih pun inna ataina qul huwallah, inna ataina qul huwallah. Nak masuk syurga, syurga mana nak masuk? Syurga ayah pay. Bila mari Ramadan, bacalah panjang sekali, satu muka satu rakaat, satu muka satu rakaat, satu muka satu rakaat. Sebab apa? Bulan Quran ni, semangat baca Quran ni. Dia bulan Ramadan, tak tu juga. Dok gitu juga bagi Ramadan pun. Sedangkan bulan Quran. Jadi bila manusia nak jadi ahli Quran ni, kita takut masuk ni. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Apa dia dapat? Nuqayyid lahu syaitan. Allah, kami akan adanya baginya syaitan. Nuqayyid ni maknanya Nuqayyid ni gini, contoh. Kulit telur nampak tak? Kulit telur tu, selaput hak bawah kulit telur tu, selaput putih tu, dia melekat sungguh pada kulit. Nuqayyid lahu syaitan, maknanya melekat begitulah syaitan dengan jiwa kita.
Melekat sungguh tu. Dia bukan melekat gini saja dah, bukan. Melekat gini boleh cabut. Tapi melekatnya kulit telur, kulit hak putih tu. Tak nampak tak? Kulit hak putih tu di telur tu, bila kita rebuh telur tu pun, kita apa ni, cabut kulit dia pun, kulit tu tetap ada lagi. Hak putih tu isi telur dah tu. Hak terbayang macam kulit bawang tu, melekat di telur tu. Tu orang panggil nuqayyid. Faham ke tak ni? Apa pula cerita syaitan masuk telur-telur pula ni ustaz ni? Dah, biar nak suruh faham betul-betul melekat tu macam mana. Sebab tu saya kata tadi, Quran dia guna bahasa paling tepat. Maknanya diselaputi, nak buang tak boleh. Boleh buang, ada kaedah dia juga nak buang, tetapi kena cara dia. Macam ni lah, melekatnya syaitan tu payah nak buang. Mungkin kena rebuh dulu ke, mungkin kena rendam dari telur masing ke lagu mana ke, supaya nak buang tu. Begitulah orang yang melekat perasaannya dengan syaitan. Nuqayyid ni kita terjemah diselaputi, dikawal, yang menyebabkan orang tu tak boleh berlepas diri daripada syaitan. Maksud ayat ni kalau kita tengok, kalau kita tak belajar tafsir, Allah akan beri peluang pada syaitan masuk. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman tadi, nuqayyid lahu syaitan. Syaitan masuk selalu. Baru kita jumpa. Rupanya punca syaitan dan ubat honak ni dalam jiwa kita ni sebab kita jauh daripada Al-Quran. Jauh daripada Al-Quran. Yang mungkin kalau kita duk baca Al-Quran, duk tengok Al-Quran, duk tadabbur Al-Quran, syaitan takut juga nak masuk. Sebab apa? Kita punya pagar kita ni kemah molek. Tapi syaitan duk nampak dia ni baca Quran pemalah. Sehari-hari duk baca banyak mana Quran, tak tahulah. Mudah ni, dia kata mudah ni. Dia punya benteng dia tak kukuh sangat. Boleh gedah. Tapi kalau pagi-pagi dah buka Quran sebelum subuh lagi, Allah. Tu ya Allah Ta'ala ajar kita tu. Allah Ta'ala ajar kita satu benda. Aqimis salata liduluki syamsi idza ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Aqimis salah, sembahyang. Allah Ta'ala sebut. Ayat ni turun ni ketika mana Nabi serabut dengan tekanan musyrikin Mekah. Turun ayat ni. Aqimis salah, sembahyang wahai Muhammad. Duluki syams, tergelincir matahari, makna waktu zuhur. Iza ghasaqil lail, sehinggalah waktu malam. Waktu malam. Bila malam ni? Isyak ni lah, tak pergi malam. Tapi subuh dia tak sebut. Subuh ni dia sebut lepas daripada tu, wal qur'an wa qur'anal fajr, dan Quran pada waktu fajar. Dia tak sebut sembahyang tu. Tadi dia sebut sembahyang, aqimis solah, sembahyang. Daripada tergelincir matahari iza ghasaqil lail hingga malam. Maknanya daripada zuhur, isyak. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Tapi sepatutnya dia kena kata wasalatul fajr, dan sembahyang subuh, baru betul solat fajar ataupun solatul subuh. Tapi dia tak guna perkataan solat. Dia sebut wa qur'anal fajr, Quran pada waktu fajar. Ulama tafsir mari duk tafsir ayat ni, dia kata bahawa alangkah hebatnya orang baca Quran pada waktu subuh ni, sama ada 3 benda. Baca Quran sebelum subuh, baca Quran yang panjang semasa solat subuh, dan lepas daripada subuh. Kerana Quran pada ketika itu Allah Ta'ala sambung ayat tu, innal Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya Quran pada ketika itu dibaca, disaksikan oleh para malaikat. Hebat. Kita bangun sebelum subuh, kita baca Quran, tak ada orang dengar baca Quran. Tak ada orang dengar. Makcik bangun belum subuh dah. Untuk lelaki tidur. Kerah tidur, berdengkur. Kita bangun sebelum subuh dah baca. Orang tidur semua. Tapi bacaan itu disaksikan oleh malaikat.
bukan main-main. Dan malaikat mari dengar kita baca ni. Innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Allah Ta'ala sebutlah Quran. Tu yang Nabi solat subuh baca Quran panjang tu. Panjang Nabi baca Maya subuh. Panjang mana ustaz? Panjang tak panjangnya surah Sajadah satu rakaat, Al-Insan satu rakaat. Lama juga, 20 minit lebih juga tu Maya subuh Nabi. Nah, kita maya subuh 5 minit. Alam tara kaifa, tu pun okey lah tu, pajar dah tu lah. Rakaat kedua, qul ya ayyuhal kafir. Doa amal tu daripada muda sampai ketua, daripada tak ada anak sampai bercucu, sampai nak mati asal usaha. Duk begitu lagi. Tak ada peningkatan lagi pok kita. Oh tak boleh ustaz, saya ni tak hafal Quran apa semua. Apa sebab tak hafal Quran? Sebab apa jadi tak hafal Quran? Sebab apa? Payah Quran ni. Payah apa? Allah Ta'ala buat turun ke Nabi, bukan nama Nabi 6 tahun. Allah Ta'ala buat turun Nabi, Quran tu buat turun ke Nabi, bukan Nabi umur 6 tahun, Nabi umur 40 tahun. Tua dah 40 tahun ni. Dan sahabat depan Nabi tu umur berapa? Hak muda ada 26. Ada hak tua ayah pada Abu Bakar tu, umur 80 lebih tu, boleh hafal Quran juga dia tu. Tua bukan sebab untuk tak hafal Quran. Sebabnya malah hak tu hak sebab nombor satu sekali. Malah kalau dengar lagu tu sekejap masuk selalu. Dengar lagu kat dalam radio tu sepintah lalu je. Oh dia masuk sampai ke dalam semayang duduk gitu. Ingat ke lagu hak dengar tadi. Sekali dengar je lagu Hindustan, ajikil tere mere pyar hai katar hai jahan pel. Sampai aku pun ingat juga. Tapi dah. Ingat tu cepat pup masuk. Macam kemuncuk ni masuk. Oh tapi Quran, oh tak larat nak hafal ustaz. Tak larat nak hafal. Ya Rabbi sallimna. Bismillah. Tak tahulah kita tidak mahu jadikan diri kita ni sebagai seorang penghafal Quran sebenarnya. Tuan-tuan tahu, kalau kita hafal Quran sehari 2 ayat, mula pada surah Baqarah, setahun kita akan dapat daripada Baqarah sampai pada surah An-Nisa. Pernah kira ke tak? Sehari 2 ayat. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sehari. Esok الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ulang balik. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi. Sehari kita amat 2 ayat. Setahun kita boleh hafal sampai surah An-Nisa. Kita dah buat apa pakcik? Termasuk saya lah. Kita dah buat apa yang 2 ayat sehari pun tak boleh buat. Dia buat apa? Geram suruh aku. Dia buat apa? Hidup kita dia buat apa? Cuma kita fikir, dia buat apa hidup aku PKP. Masa baru ni tak boleh rentah negeri dah. Dia buat apa di rumah? Dia buat apa? Oh, tanam pisang, tanam jagung. Habis benda tanah depan rumah dia tu. Tanah bendi, tanah lada, tanah terung. Buat apa? Tak lagi ke mana ustaz? Nak peluh-peluh sikit biar sihat. Jadi jasad kita ni nak suruh sihat, roh kita tu sakit. Hak nak bawa jumpa dengan Allah ni roh. Lagu mana? Cuba balik-balik fikir, menengung hak saya kata ni balik terbenung. 2 ayat sehari. Insya-Allah. Banyak ustaz 2 ayat ni kena 1 ayat duduk 3 baris, letih dia kata. Tak apalah 1 ayat. Kalau baca 1 ayat sehari dah, dia jadi
Surah Al-Baqarah separuh Surah Ali-Imran. Sebab sehari tu 360, setahun tu 360 hari, betul tak? Al-Baqarah baru 200, kat 260 lebih kat 70. Lepas tu campur lagi surah Ali-Imran. Banyak mana dah tu? Boleh buat modal sembahyang subuh dah tu. Boleh buat modal sembahyang subuh dah tu. Ke macam mana? Balik fikir. Saya jumpa dengan seorang, silibus dia tu bagus, dia nak buat tu bagus. Dia nak memperkenalkan silibus tu pada ayat Perlis lah. Targetnya orang Perlis ni, budak-budak nanti bila keluar daripada sekolah rendah, habis je umur 12 tahun ataupun SPM lah, target SPM, juzuk amma tu ingat. Juzuk amma mana juzuk mana? Juzuk 30. Jadi anak cucu cicit kita ni, kalau sekolah dalam Perlis ni, kalau jadilah sistem ni nak buat, tapi memerlukan kos apa ke tu, kerajaan tangguh lah nak suruh rakyat jadi baik. Nah, ni akademi tu fantasia lah macam-macam, nak suruh jadi penyanyi, nak suruh jadi Quran ni sikit. Lepas tu dia pakai melalak macam ke belakang tu. Ni Quran ni. Kalau kita buat elok-elok silibus dia ni, dia bagi tahu saya ni, okey juga saya dengar tu. Tak banyak. Lepas SPM, kita nak habis juzuk amma. Okey dah. Masuk universiti, orang Perlis lah, orang Perlis. Sekolah Perlis. Juzuk amma, ingat. Juzuk amma ada juga ayat panjang-panjang belakang tu. Abasa wa tawalla wal fajri amma yatasaalun. Boleh dah buat modal jadi tu imam dah. Tak jadi tu imam. Ni nak cari tu imam tu rata-rata mati seorang tu imam tu. Oh, nak cari payah. Kena mari kampung lain, mari jadi imam kampung ni. Sebab imam tak ada. Benda ni kerajaan kena fikir. Kerajaan kena fikir. Sebenarnya sekolah tahfiz ni dia perlu ada di masjid je. Dia tak perlu ada satu sekolah, sebab kita tidak ada sistem tu. Tu jadi masalah tu. Tak ada sistem tu. Di negara Saudi contohnya, walaupun negara dia sehari dua ni duk konsert hebat juga. Nah, itu dia punya masalah. Tapi saya nak sebut, dia di masjid je, kelas Quran ni. Balik ngaji, masjid. Balik ngaji, masjid. Maknanya, budak tu boleh hafiz Al-Quran di masjid. Adalah kalau tu imam dia nak gaji 3-4 ribu pun. Sebab tu imam boleh duduk masjid. Oh, ni penting ni. Kalau kita boleh gaji imam tu 3 ribu ke 2 ribu ke, dia duduk masjid, memang duduk masjid dah. Dia memang kerja aja Quran je. Ni gaji tu imam 4-500. Allah, nak hidup macam mana tu imam bini 2? Contohlah tu. Nampak ni? Baik. Fahuwa lahu qarin, bukan sahaja dia melekat begitu, wa huwa lahu qarin, dia menjadi teman yang rapat. Melekat dah satu hal dah, syaitan tu jadi teman yang rapat. Itu larangan yang Allah Ta'ala beri kepada kita semua, supaya jangan kita sekali-kali duduk dengan syaitan. Wallahu alam. Kita jumpa lagi di kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi